Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rashid bin Harun daripada Science Project and Facility Management. Subjek ini berkenaan dengan mechanical dan electrical system in building. Apa itu bus? Yang kita ketahui, bagi yang tidak berapa familiar, bus bukan adalah yang bermaksud bus yang ini, bukan yang ini. Bus adalah bermaksud building automation system yang ada pada industri sekarang. Bus dalam bahasa Malaysianya adalah sistem otomasi bangunan. Dia adalah satu rangkaian peralatan elektronik yang teratur, sistem berkomputer yang cerdas ataupun intelijen, dapat memantau dan mengendalikan sistem elektrikal, mekanikal dan pencahayaan. Ada setengah bangunan dia lebih kepada suhu pun ada. Berkenaan dengan temperature sesuai bangunan di dalam bangunan tersebut untuk memastikan para pengunjung bagi sebuah shopping kompleks merasa lebih selesa. Bus banyak terdiri dari subsistem mechanical di bangunan untuk meningkatkan keselesaan selesa apa yang saya cakapnya tadi oleh pemilik itu juga sendiri. Dan dengan sistemnya bus tersebut akan meminimumkan tenaga yang digunakan dan memberi kawalan bangunan di luar lokasi. Ini bermaksud sistem remote, walaupun setengah bangunan yang ada satu dan bangunan yang ada lagi satu berjauhan, dengan sistem bus ini dia boleh communicate. That means two-way system. Bus kawalan komputer dapat menyelaraskan, mengatur dan mengoptimumkan kawalan di bukan sistem itu saja, malah di subsistem di sesebuah bangunan. Ini termasuk boleh dari sistem keselamatan, kebakaran, keselamatan di dalam lift dan lain-lain. Untuk sistem kerja, prinsip kerja sebuah sistem otomasi ada mempunyai 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap site atau lapangan. Kedua, tahap automation itu sendiri, atau yang ketiga, tahap management, pengurusan. Tahap field ataupun di lapangan. Sistem otomasi bermula dengan mendapatkan input semula jadi dan persekarahan dari site tersebut ataupun di lapangan tersebut. Semua input dikumpulkan oleh pelbagai sensor. Output bertindak balas. Ini bermaksud dalam satu sistem atau modul setengah bus itu, dia mempunyai beberapa input dan beberapa output. Input biasanya untuk memberi satu maklumat dan output akan beri pada kontrol, ataupun dia dari segi dia dipanggil untuk input adalah control circuit dan output adalah dia punya main circuit dia, seperti kepada motor, mechanical dan bahagian yang lain. Tahap automation, otomasi. Dia dikawal secara fizikal, otomasi untuk meminda isyarat, dan dikawal oleh PLC, Program Logical Controller, ataupun unit yang jauh, RTU. Ini adalah dua jenis controller ataupun circuit diagram
PLC yang kita boleh lihat apabila kita dapat print drawing tersebut daripada sistem komputer. Sebab apa? Sistem ini bukanlah daripada hard copy, dia adalah daripada soft copy. Dah print baru akan jadi hard copy. Dan ini adalah PLC yang dimasukkan, dan communication antara PLC dengan untuk adalah setengah menggunakan kabel biasa atau kabel data, yang ada juga menggunakan HDMI. Ini adalah komputer yang ada program tentang PLC tersebut. Bus atau building automation system mempunyai 5 komponen, iaitu sensor, pengawal, peranti output, protokol komunikasi dan dashboard. Ini adalah contoh sensor yang dimaksudkan. Sensor ini ada berbagai-bagai. Ada yang jenis photometric sensor, ada yang jenis motion sensor, ada yang color sensor, ada yang temperature sensor, dan berbagai-bagi di industri sekarang. Ada 4 fungsi tipikal sistem otomasi bangunan. Dia mengawal persekitaran bangunan, memantau dan mengawal penggunaan tenaga, memantau dan memperhatikan prestasi sistem, dan memberi keselamatan dan pengawasan. Ini bermaksud lagi segi memberi keselamatan dan pengawasan adalah lagi segi CCTV, lagi segi fire alarm system yang dapat dimonitor atau dilihat secara tidak perlu ada fizikal atau orang, cuma perlukan control room atau sekarang lebih canggih, mungkin menggunakan handphone dah dapat memberi maklumat pada sistem tersebut. Mana sistem BMS adalah untuk green building ataupun bangunan hijau. Ini dia punya manfaat dia akan memberi kecekapan tenaga yang lebih tinggi, kos operasi perniagaan yang lebih rendah, kualiti dalam bilik lebih baik, dan kesediaan produktiviti pada penghuni. Ini bermaksud untuk kecekapan tenaga adalah maknanya setengah industri bus sistem ni akan boleh membuat energy saving. Dan sekarang pun kerajaan lebih kepada maknanya green building, energy saving. Contohnya kita menggunakan elektrik, macam mana kita nak menjimatkan elektrik. Setengah-setengah syarikat akan menukarkan lampu daripada konvensional kepada biasa kepada LED. Setengah-setengah company akan sanggup mengeluarkan wang membuat pelaburan dengan memasang solar panel. Dapat ini dengan ini, dan dengan ini tenaga akan dapat lebih jimat, kerana bangunan, premis atau kilang-kilang akan menggunakan tenaga yang dibekalkan oleh pihak pembekal. Kos operasi penjagaan ini bermaksud jika kita menggunakan lampu LED contohnya berbanding dengan lampu yang konvensional, LED dapat dia punya jangka hayat tu, lifespan dia lebih kurang dalam 5 tahun, ataupun setengah-setengah akan maklum kepada kita dia akan lebih kurang dalam mungkin dalam 5,000 jam, dan setengah-setengah produk sanggup memberi jaminan produknya boleh sampai melebihi 2 hingga 3 tahun. Untuk bangunan hijau contohnya, ini dipanggil bangunan belian. Bangunan belian adalah salah satu bangunan yang dimiliki oleh Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga telah antara orang atau satu syarikat yang telah mula-mula memain peranan dalam industri bangunan hijau. Semua sistem dalam bangunan tersebut dari segi lampu, dari segi dia punya penghawa dingin, macam mana dia mengawal suhu yang masuk ke bangunan, ini semua
telah dikaji dan diguna pakai di bangunan tersebut. Objektif bangunan hijau. Bangunan hijau dirancang, dibina dan dikendali untuk meningkatkan kesejahteraan penghuni dan penyokong komuniti dan persekaran menjadi yang sihat. Jadi dengan adanya bangunan hijau, untuk dunia ni, dia menjangkakan jika kita guna banyak tenaga, banyak tenaga elektrik, kadar kita punya CO2 akan meningkat dan menyebabkan kita punya cuaca, kita punya udara akan jadi tidak sihat. Jadi bangunan hijau ni adalah satu aktiviti yang menyumbang kepada kesihatan manusia. 5 prinsip reka bentuk bangunan hijau. Pertama adalah kecakapan tenaga, pemulihan dan kecakapan penggunaan air, kesihatan penghuni, komuniti, kualiti udara dalaman, peluang sumber dan alam pemulihan. Bermaksud kesihatan penghuni. Kesihatan penghuni ialah orang yang menghuni dalam bangunan tersebut. Sebab apa? Udara yang tidak sihat dalam bangunan akan menjadikan penghuni dalam bangunan juga akan tidak sihat. Itu sebab bangunan hijau ini dititik beratkan oleh kerajaan supaya rakyat kita sendiri akan lebih sihat. Dengan itu, produktiviti negara akan juga meningkat. 4 segi yang digunakan, biasanya kita akan lihat di peralatan-peralatan elektrik kita. Contohnya peti sejuk, aircon, water heater akan mempunyai lambang-lambang tersebut. Lambang yang 5 bintang ini adalah yang terbaik dari segi penjimatan tenaga. Dan untuk Malaysia yang mengeluarkan kategori tersebut dan meluluskan pada peralatan elektrik adalah SIRIM dan Suruhanjaya Tenaga. Biasanya kita akan nampak pada peralatan elektrik itu ada tulis ST dan SIRIM. Dia akan tulis SIRIM dan ST. Akan nampak logo tersebut. Bermaksud pengurangan sisa makanan adalah sisa buangan. Bila banyaknya sisa buangan, maknanya kita punya landfill tu akan bertambah. Sampah sarap akan bertambah. Jadi udaranya akan jadi lebih kotor. Jadi dengan cara ini, kerajaan akan memerlukan belanja yang besar untuk melupuskan sisa-sisa pencemaran tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.